Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada awal Ramadan ini kita akan bersama-sama menjalankan program Chit Chat Fik Puasa secara online sepanjang bulan Ramadan. Dan insyaAllah pada permulaan kita akan membacakan ayat suci Al-Quran. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan membacakan pada juzuk yang kedua surah Al-Baqarah pada ayat 183 sehingga ayat 186. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama semarakkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan membaca Al-Quran dan juga mengambil ilmu yang bermanfaat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah selesai kita membaca ayat suci Al-Quran dan kemudian kita akan meneruskan lagi dengan tazkirah daripada penceramah jemputan kita. Falyatafaddal ma'jura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah dengarkan sedikit bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim
yang mana kita mengambil pendekatan untuk buat banyak program-program berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita bermula di jabatan-jabatan, di bahagian-bahagian di UiTM dengan bertadarus secara berkumpulan. Kita ada juga tadarus secara online, dan kita ada juga khatam Al-Quran Challenge untuk sesiapa yang membaca Al-Quran secara sendiri. Jadi kesemua itu kita nak mengajak kepada tuan-tuan hadirin hadirat untuk sama-sama membaca Al-Quran. Kan? Kalau misalnya kita mengambil pendekatan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamis fatahlik. Apa yang Rasulullah kata, kun aliman, jadilah alim. Walaupun khususnya hadis ini berkenaan tentang untuk menuntut ilmu, tapi boleh juga kita mengambil pendekatan untuk kita mempelajari Al-Quran. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Alim macam mana? Alim dalam Al-Quran. Kita bukan alim, saya pun bukan alim, tuan-tuan puan-puan hadirin dan hadirat. Kan? Ya, alim tu mungkin contoh Ustaz Faizan, itu kan. Dengan apa orang kata, dengan taranumnya, dengan tajwidnya, dengan itu, dengan ini dan sebagainya, kan? Itu alim. Kun aliman, jadilah orang alim. Tapi dalam hadis menyebutkan apa lagi? Kun aliman au mustami'an au muta'alliman. Minta maaf. Kun aliman au muta'alliman, ataupun orang yang belajar Al-Quran. Dan hari ini alhamdulillah lah, kan? Tadi Ustaz Aziz pun alhamdulillah membacakan sedikit berkenaan ayat-ayat suci Al-Quran berkaitan dengan Ramadan. Nanti insya-Allah start besok nanti kita akan baca satu muka ayat suci Al-Quran. Setiap pagi kita akan baca satu muka, dan kita akan susuli dengan sekarang ini adalah cicak Ramadan. Cicak Ramadan ni berkaitan dengan fik berkaitan dengan puasa. Au muta'alliman au mustami'an. Walaupun kita tak boleh nak belajar Al-Quran, kita kena jadi orang yang ketiga, iaitu mustami'an, iaitu mendengar Al-Quran. Dan alhamdulillah Ustaz Aziz pun tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Mana-mana yang sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mungkin agak busy, agak sibuk dengan kerja-kerja yang dilakukan, kan, kertas nak buat kertas kerja itulah, kertas kerja ini dan sebagainya, tapi masih lagi boleh mendengar. Buka sahaja Facebook, manfaatkan Facebook yang ada, mendengar, buka Facebook masjid, dengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh imam-imam kita, imam-imam masjid di UiTM. Dapat pahala sebab kita au mustami'an, mendengar. Tak jadi orang yang pertama, orang yang alim, tak jadi orang yang menuntut ilmu, kita jadi orang yang mendengar. Au muhibban, yang keempat, ataupun menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Kita dah tak boleh nak dengar ni, tapi kita dah letak dah ke azaman sepanjang bulan Ramadan ni, kalau boleh aku nak dengar je ayat suci Al-Quran. Aku tak nak dengar dah lagu itu, lagu ini, lagu-lagu yang orang kata yang dulunya melalaikan dan sebagainya. Aku tak dengar dah, aku nak dengar Al-Quran saja. Au mustami', au muhibban, letak kecintaan kat situ. Fala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Orang yang kelima ini dah tak ada apa-apa langsung. Tak ada apa-apa perasaan. Tak nak jadi orang alim, tak nak jadi orang belajar, tak nak dengar Al-Quran, tak nak cinta kepada program Al-Quran dan sebagainya. Maka apa kata Rasulullah? Fatahlik. Maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, bukan saya nak berceramah. Sesuai dengan tadi kita akan sambung dengan cicak Ramadan. Cicak Ramadan ini kita nak kaitkan dengan perkara ataupun perkongsian berkaitan dengan fik puasa. Mungkin nanti tuan-tuan puan-puan yang mendengar ada persoalan-persoalan yang ditanyakan dan sebagainya, boleh diajukan di media sosial rasmi kami, Masjid UiTM dan sebagainya itu, ataupun emailkan kepada kami, dan insya-Allah kita akan menjawab satu persatu. Sebagai permulaan, pada hari yang pertama alhamdulillah kita telah pun masuk dalam bulan Ramadan. Hari yang pertama bulan Ramadan. Itu pun dah keluarlah lagu-lagu, berlalulah sudah Ramadan. Allah, Ramadan baru pertama dah berlalu dah nu. Bukanlah sabarlah nak raya pun, kan. Itu belum puasa, sebelum puasa lagi dah fikir raya. Ini baru hari pertama lagi dah fikir dah 30 hari dah habis dah. Sabarlah dulu, baru nak puasa ni, satu Ramadan ni. Bulan yang mulia yang kita tunggu-tunggu dan sebagainya. Jadi ambil manfaat bersama insya-Allah. Jadi untuk hari yang pertama ini, apa yang akan kita bincangkan adalah berkenaan tentang fahami dahulu, iaitu istilah ataupun maksud kepada puasa.
Sebelum kita masuk nanti ustaz-ustaz lain akan terangkan berkaitan dengan aspek ataupun tajuk-tajuk yang lain tentang perkara membatalkan puasa, perkara makruh dalam puasa, perkara itu, perkara ini dan sebagainya yang akan dibincangkan bersama. Tapi hari ini kita akan sentuh berkenaan tentang maksud puasa. Maksud puasa itu apa dari segi istilahnya apa? Iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Apa maksud sebenarnya dia? Okey, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ulama memecahkan kepada dua, khusus dan umum. Khusus tu apa? Seperti mana kita sedia maklum, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa paling mudah sekali iaitu makan dan minum. Bukannya kita tak boleh makan pun, cuma ada waktu dia terhadlah. Betul? Kita makan sebelum fajar ataupun makan sebelum subuh, kata mudahnya. Dia bukan makan sebelum waktu imsak. Kan? Ikut sunnahnya sebenarnya waktu imsak tu lah sebenarnya waktu yang digalakkan untuk kita makan. Tapi biasalah kita kan manusia kan. Lagi-lagi kita bersahur KFC. KFC ustaz tak boleh, ustaz boikot ustaz. Apa ustaz ni? Contoh kan, mungkin ataupun nasi biryani. Yalah first Ramadan kan, first sahur kan. Nasi biryani kambing. Beli malam tadi makan dan sebagainya. Bangun-bangun lagi 10 minit. Kan kalau kita tengok jadual waktu berbuka puasa ataupun waktu solat tu, waktu imsak tu 10 minit sebelum waktu subuh. Tapi sebenarnya 10 minit waktu subuh tu kita memang dia ajar daripada kecil. Ini tak boleh makan, waktu ni tak boleh makan dah, waktu imsak tak boleh makan. Sebenarnya dalam hadis mengatakan waktu yang terbaik yang dikatakan melewat-lewatkan bersahur itu adalah 10 minit yang terakhir itu. Tapi disebabkan kita ni kan duk kalau ada pemakanan depan mata tu duk tombuluk besar sangat. Kata minta maaf lah tuan-tuan duk lapar tu dah fikir dah aku nak makan, padahal kita makan je benda yang sama kan, cuma waktunya je yang berbeza. Siang tak boleh makan sebelum subuh dan makan selepas maghrib. Itu je waktu yang kita dibenarkan untuk makan. Itu je. Cuma bila set dalam kepala otak ni, siang tak boleh makan, aku kena makan macam-macam ni dan sebagainya. Sebab itu dikatakan itu yang khususnya menahan diri daripada makan dan minum. Ataupun perkara-perkara lain, berjim, muntah dengan sengaja, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tak apa, itu akan diterangkan oleh ustaz-ustaz yang akan membentangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dan sebagainya. Yang umum dia apa? Umum iaitu para ulama menetapkan bahawa bukan sahaja menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan diri anggota-anggota lain juga menahan daripada melakukan perkara-perkara yang berkaitan. Sebagai contoh, telinga kita. Kita mendengar, alhamdulillah masuk bulan Ramadan, kita orang kata kelazimannya adalah mendengar ayat suci Al-Quran. Ustaz batal ke puasa? Salah ke puasa? Ustaz dengar lagu-lagu? Tak salah, tak membatalkan puasa pun. Kalau nak dengarlah, tetapi jangan sehingga melalaikan dan sebagainya. Sebab 1 bulan ni je kita nak mendengar ayat suci Al-Quran, tuan-tuan kan, 1 bulan je. Bukanlah saya kata sebulan ni je dengan Al-Quran, tidak. Tapi orang kata suasana tu kan, berbanding dengan 12-11 bulan yang lain tak ada suasana. Tapi 12 bulan, 1 bulan ni dia ada suasana dia sendiri. Kita buka itu Al-Quran, buka ni Al-Quran, buka tu Al-Quran. Jadi ambil pendekatan dengan untuk dengar Al-Quran. Mata kita jaga dari segi apa? Melihat daripada perkara-perkara yang tidak elok. Sebagai contoh kan, buka Facebook sebagai contoh, tengok benda lalu janganlah ditenung 24 jam. Kalau boleh nampak benda tak elok tu tukarlah kan. Pergi ke bazar Ramadan dengan ramai orangnya, dengan pakaian-pakaian yang kan. Jadi dah nampak tu janganlah ditenung je. Mentang-mentanglah orang kata pandangan pertama tu halal, pandangan kedua tu haram. Yang pertama tu tak berkelip-kelip, tengok ustaz, kalau berkelip nanti jadi haram, tak payah berkelip ustaz. Dia macam tu pula. Itu masalah dia kan. Ataupun hidung, kaki dan sebagainya, anggota tubuh badan yang lain kita jaga supaya tidak melakukan perkara-perkara bukan sahaja membatalkan puasa ataupun perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala. Yang kedua,
Dikatakan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi kita start daripada, orang kata daripada start boleh makan itu sebelum terbit fajar. Fajar tu macam mana? Kalau tuan-tuan yang rajin hiking dan sebagainya, dia ada dua. Satu fajar kazib, satu fajar sodik. Fajar kazib ni kalau tuan-tuan lihat, kalau kita siapa-siapalah pergi hiking ke dan sebagainya, dia tahu ada satu cahaya, dia akan lurus je dari bawah ke atas. Itu fajar kazib. Tapi fajar sodik ini dia apa? Cahayanya berserakan. Dia berserakan secara melintang. Itu adalah fajar sodik. Kadang orang kata, tak ada ustaz, tak nampak pun ustaz, gelap je ustaz, kenapa? Itu orang zaman sekarang ni dia terlebih bijaknya, kan? Kalau ulama' dah tetapkan macam tu, ahli-ahli falak dah tetapkan macam itulah yang kita kena buat. Ini tak. Sebab apa? Sebab bila benda itu berlaku, macam-macam isu akan timbul dan sebagainya. Disertakan dengan niat. Jadi bila tentang niat ni, tuan-tuan hadirin dan hadirat, banyaklah timbul perkara-perkara biasa yang akan timbul. Orang akan tanyakan, ustaz, boleh ke niat 30 hari dan sebagainya, ataupun kena niat tiap-tiap malam untuk kita berpuasa bulan Ramadan? Baik, secara hukumnya 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi bersepakat mengatakan bahawa kena niat tiap-tiap malam. Mazhab Maliki sahaja yang mengatakan bahawa boleh berniat 30 hari dan sebagainya. Dan ustaz-ustaz pun kat luar sana, Ustaz Azhar Idrus, ustaz siapa, Ustaz Don Daniel dan sebagainya, semua dah terangkan dah. Dia kalau Ustaz Apis terang, dia payah nak dengar. Dia kalau ustaz-ustaz yang ni terang, insya-Allah dia mudah untuk dengar dan mudah untuk faham. Apa yang mereka katakan bahawa niat 30 hari itu mestilah pada malam pertama kita melakukan solat tarawih, ataupun malam pertama kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan, maksudnya malam tadilah, kan? Selepas daripada waktu isyak tu, kita dah boleh berniat dah untuk 30 hari bulan Ramadan. Niat macam mana? Tuan-tuan dah baca dan sebagainya. Tapi malam ni boleh lagi tak niat 30 hari? Tak boleh dah. Sebab apa? Dah tak jadi 30 hari dah. Dah jadi 29 hari dah hari ni. Jadi kita tak boleh berniat untuk 30 hari. Kita kena niat secara harian. Baik, bagi yang berniat 30 hari tadi, adakah wajib untuk berniat secara hari-hari ataupun niat harian? Ya, wajib niat secara harian. Tetapi andainya terlupa, baru kita boleh menggunakan yang 30 tu. Sebab apa? Sebab orang yang tak berniat ini memang dia tidak boleh berpuasa ataupun tidak sah puasanya. Ada sesetengah orang, dia membuat, orang kata, jadikan dia sebagai satu gurauan, kan? Sengaja tak nak berpuasa, malas nak niat. Aku tak nak niat lah, biarlah. Nanti kalau orang tanya kenapa tak puasa, aku tak niat. Ada juga yang macam tu. Itu dia memperlekehkan agama, dia mempermainkan agama. Jadi kena berhati-hati. Jadi bila kita berniat ini, sama ada secara, orang kata, adakah bangun sahur itu dikira sebagai niat? Okey, ada pandangan ulama mengatakan bahawa bila tuan-tuan bangun bersahur itu, memang secara realitinya kita nak berpuasa. Baik. Kadang-kala kemungkinan disebabkan kita dah kebiasaan makan pagi adalah untuk bersarapan. Tiba-tiba kita dah aku nak bangun, aku nak sahur ni, aku nak sarapan dululah. Niat kita adalah untuk bersarapan, berbeza. Aku nak bangun sahur besok ni, aku nak puasa ni, besok nak puasa ni, puasa Ramadan ni, aku nak puasa. Kita nak bangun sahur itu kerana nak berpuasa. Kemudian kita bangun sahur, tapi kita lupa niat. Adakah dikira sebagai niat? Ya. Para ulama kata itu dikira sebagai niat. Tetapi andainya kita bangun sahur, tapi disebabkan tadi kita kata kita nak bersarapan, sebab dah terbiasa dengan sarapan pagi, kan? Tak bersarapan, kita bersahur, adakah dikira sebagai niat puasa Ramadan? Tidak. Sebab niat awal itu kerana kita nak bersarapan. Jadi kena hati-hati tuan-tuan hadirin dan hadirat. Kena lihat perkara ini kerana apa? Kerana Islam memandang berat tentang isu niat dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita mengambil, orang kata, kesempatan dalam bulan Ramadan ini. Buatlah yang terbaik dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Seperti mana saya katakan tadi di awal, bahawa cicak Ramadan ini kita akan terang ataupun kita akan huraikan. Tidak lama, kita tak ambil masa yang lama, mungkin 5 ke 10 minit untuk terangkan berkenaan tentang fik puasa. Dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada tuan-tuan. Dan insya-Allah
kita akan jalankan program tadarus online ini dan cicit Ramadan ini sepanjang Isnin sehingga hari Isnin, daripada hari Isnin sampai hari Khamis. Kalau hari ini Selasa lah, Selasa sampai hari Khamis, dan minggu berikutnya Isnin sampai Khamis setiap sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi mana yang sahabat-sahabat yang ada masa, ada kesempatan dan sebagainya, bolehlah dengarkan dan sebagainya, dan sampaikanlah kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan sekiranya seperti mana saya katakan tadi, ada persoalan nak bertanya, boleh terus tanya di media sosial rasmi kami, ataupun pergilah ke atau hantar melalui email dan sebagainya. InsyaAllah pihak kami akan menjawab dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi itu sahaja untuk program kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita sambung pada esok hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.